Hai semua. Hai. 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 Kamu tahu kan kumpulan kita dapat tajuk 8. Jelaskan nilai-nilai peradaban terhadap kesedaran nasional dalam konteks tanggungjawab Malaysia. Tapi saya kurang faham lah dengan soalan ni. Boleh kamu tolong terangkan untuk saya? Boleh Bayu ni. Tapi kan sebelum tu, kamu ni tahukah apa itu peradaban? Tahu? Peradaban ini sebenarnya adalah istilah bahasa Arab yang memberi pengertian kepada tamadun. Sebelum kedatangan agama Islam di tanah Arab, perkataan yang digunakan untuk menerangkan maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Dalam istilah Melayu pula, maksud perkataan peradaban adalah menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat dari segi kemajuan atau pembangunan. Konsep peradaban dan tamadun selalu dianggap serupa, iaitu merujuk kepada kemajuan serta pencapaian sesebuah masyarakat dan bangsa dari segi rohani dan juga jasmani. Oleh itu, definisi peradaban secara amnya merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial, sama ada kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Tapi tidak berapa fahamlah apa itu kesedaran nasional dan tanggungjawab sosial. Oh, senang je tu. Kesedaran nasional ni dia seperti semangat cinta akan negara. So, kesedaran nasional ni akan sering dikaitkan dengan peradaban. Adalah rakyat yang merangkumi berbagai etnik, kaum yang berlainan agama, adat resam, sosio budaya, bahasa serta wilayah, dan juga dapat hidup bersama dalam harmoni. Dengan harmoni dalam persekitaran yang aman damai akan membentuk satu proses yang dinamik. Oleh itu, Rusmul Yani pada tahun 2020 dia ni telah menyatakan bahawa orang-orang yang mempunyai kesedaran nasional ni dia akan sanggup berkorban demi mempertahankan negara daripada ancaman luar. Okey. Kesedaran nasional yang dipupuk melalui tanggungjawab sosial akan berteraskan kepada nilai-nilai peradaban. Amatlah penting bagi setiap individu. Okey, jadi selain daripada tanggungjawab sosial ini adalah keupayaan refleksi atau keputusan dan tingkah laku seseorang terhadap pegangan hidup yang penuh keadilan serta kebaikan akan memberi kesan kepada kesejahteraan hidup bersama. Seterusnya, kebertanggungjawaban sosial yang dihayati akan membenarkan individu tersebut untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat dengan sentiasa memerhati, menganalisis dan mencari penyelesaian. Dengan itu, setiap individu ni dia akan mempunyai kewajipan dalam melaksanakan tugas dia sebagai kewarganegaraan yang menyebabkan tanggungjawab sosial termasuk dalam konsep etika. Okey, menurut pandangan agama Islam pula, tanggungjawab sosial ni dia adalah hidup bermasyarakat yang telah menjadi tuntutan naluri dan keperluan kepada manusia itu sendiri. Oleh itu, tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa diiringi oleh orang lain. Menjadikan hidup berjiran tetangga, bersaudara dan bersatu padu ni adalah sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Itu je lah. Jadi kamu faham ke? Oh, macam tu. Jadi, bagaimana pula dengan nilai-nilai peradaban terhadap kesedaran nasional yang perlu ada dalam tanggungjawab sosial? Sebenarnya terdapat berbagai nilai peradaban terhadap kesedaran nasional melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial di Malaysia ini. Antaranya adalah memupuk semangat perpaduan. Perpaduan dapat ditafsirkan sebagai sejenis penyatuan yang dipamerkan oleh sesebuah masyarakat ataupun sesuatu kumpulan dan jiran, iaitu hubungan sosial yang rapat menyatukan manusia. Menurut tokoh Islam iaitu Ibn Khaldun, Asabiah atau kepekaan dan kesukuan merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kesedaran kumpulan dan perpaduan sosial. Kelebihan Asabiah telah dicontohi dalam nasionalisme moden. Generasi terdahulu di negara kita telah melalui berbagai kengkangan untuk menuntut kemerdekaan. Akhirnya, hasil daripada perpaduan telah membuka mata pihak British untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Oleh itu, perpaduan mempunyai banyak kepentingan, terutamanya dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara merdeka.
Ya, betul tuh. Kesannya, masyarakat kita kini hidup harmoni tanpa gangguan dan penderitaan disebabkan penjajah. Dengan itu, kita hendaklah mewarisi perpaduan daripada nenek moyang yang wajar dikekalkan. Sebagai contoh, jika terdapat isu perkauman, jalan penyelesaian untuk masalah tersebut perlu dicari seperti mengadakan perbincangan bersama wakil setiap kaum. Di samping itu, ekonomi negara juga dapat dibangunkan. Nilai peradaban ini dapat menarik minat orang luar untuk datang ke negara kita selain dapat memberi keselesaan, keharmonian dan keselamatan di kalangan masyarakat yang berbilang bangsa kerana mampu hidup bersama di bawah satu bumbung. Pelabur asing dari luar negara juga berminat untuk melabur di Malaysia selari dengan perkembangan ekonomi negara disebabkan kemasukan pelancong asing. Taraf ekonomi yang dapat ditingkatkan akan membuka mata rakyat Malaysia tentang kepentingan kesedaran nasional yang didorongi oleh nilai perpaduan. Ini dapat dicapai dengan menjalankan tanggungjawab sosial seperti menyertai aktiviti gotong royong dan meronda secara bergilir-gilir untuk menjaga keselamatan masyarakat. Bukan itu sahaja, menanam semangat patriotisme juga adalah nilai peradaban yang dapat menimbulkan kesedaran nasional. Secara amnya, asal-usul patriotisme boleh dikatakan berasal daripada masyarakat barat, kerana perkataan itu sendiri berasal daripada bahasa Yunani, patria, yang bermaksud tanah air. Secara lengkapnya, patriotisme adalah sikap atau perasaan cinta, setia dan bangga akan negara asal seseorang yang telah dinyatakan oleh Rashid pada tahun 2004. Patriotisme juga dapat dibuktikan dengan tingkah laku, tindakan atau perbuatan seseorang. Jadi, dalam konteks Islam, patriotisme merujuk pada semangat jihad di jalan Allah yang membawa maksud untuk menegakkan peradaban manusia. Manakala, dalam konteks bukan Islam seperti patriotisme buta, Charles de Gaulle, bekas pemimpin Prancis, menyatakan bahawa patriotisme mengutamakan kecintaan kepada negara. Oleh itu, semangat patriotisme signifikan dalam kalangan masyarakat. Saya setuju dengan Anisha. Menanam semangat cinta akan negara akan menjadikan kita lebih sayang kepada negara. Kita akan menjaga keamanan negara dan taat kepada pemerintah. Masyarakat juga akan bersungguh-sungguh mempertahankan negara jika diserang oleh negara lain seperti peristiwa Tanduo. Dalam peristiwa tersebut, pasukan keselamatan negara telah dibentuk daripada pelbagai agensi dan mempunyai tugasan tersendiri seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, media dan agensi lain bagi mengakhiri keganasan tentera Sulu sehingga menyebabkan pertumpahan darah antara dua kuasa. Akhirnya, peristiwa ini dapat ditangani dengan pengunduran tentera Sulu. Selain itu, dengan adanya semangat patriotisme, masyarakat akan menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkorban harta dan nyawa demi negara daripada dijajah oleh kuasa luar. Contohnya, Perdana Menteri pertama kita yaitu Tunku Abdul Rahman yang telah bersusah payah berunding dengan penjajah British bagi memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Oleh hal yang demikian, tanggungjawab sosial seperti mengamalkan rukun negara, yaitu mempraktikkan kesopanan dan kesusilaan, memainkan peranan penting dalam menimbulkan kesedaran nasional. Oh, macam tu. Jadi secara keseluruhannya, nilai-nilai peradaban terhadap kesedaran nasional perlu dipupuk melalui tanggungjawab sosial dalam diri masyarakat pada masa kini agar tidak luntur di teran zaman yang semakin moden. Nilai peradaban ini patut ada dalam setiap masyarakat demi meningkatkan kesedaran nasional dalam diri setiap individu kerana ia merupakan tanggungjawab sosial. Pelaksanaan tanggungjawab sosial berdasarkan nilai-nilai peradaban ini akan melahirkan masyarakat yang lebih beretika, tidak mementingkan diri sendiri, serta bertimbang rasa terhadap masyarakat dan golongan yang memerlukan. Justru semua pihak haruslah bekerja sama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengamalkan nilai-nilai peradaban seperti memupuk semangat perpaduan dan menanam semangat patriotisme dalam diri setiap individu yang sememangnya akan mendatangkan kesan yang positif kepada masyarakat dan negara.
Dengan ini, jelaslah bahwa nilai-nilai peradaban dalam tanggung jawab sosial ini perlu diamalkan dan ditingkatkan supaya masyarakat tidak akan melupakan tanah air sendiri dengan menyimai nilai-nilai etika yang baik sejak bangku sekolah lagi. Oke, paham sudah. Terima kasih semua. Bye. Bye.